Hai, Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani kembali bersiaran dalam Iris Wanita, dinamik, karisma, inspirasi. Bersama dengan saya Hani Hamid. Saya Zaid Kirana. Ya, dan pertama sekali kami di Iris Wanita teruja untuk sampaikan ucapan tahniah kepada juara Bintang RTM 2024 iaitu Roxy Izzy. Betul tak kita sebut ni? Betul. Okey. Dan nampaknya perjuangan ni sepanjang berminggu-minggu ni akhirnya berbaloi dan membuahkan hasil. 78,000 dibawa pulang dan juga sebuah kenderaan. Jadi tahniah sekali lagi ucapkan, dan yang lain-lain pun boleh bergelar juara. Juara di hati peminat-peminat masing-masing. Pasti ada peminat masing-masing. Ya, dan teruskan memberi sokongan kepada mereka yang dah lama ni bertungkus lumus memastikan mereka mendapat tempat bukan saja di pentas Bintang RTM 2024 tetapi juga di hati peminat-peminat yang lama dan baru. Okey. Baik, dan pertama sekali apa yang Hani nak kongsikan di sini adalah berkaitan dengan cuti sekolah ni kan. Kita tahu bahawasanya ada banyak aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan seisi keluarga. Dan saya nak cadang ke Z. Sebab saya semalam sempat pergi ke program Madani Rakyat Zon Tengah di Kompleks Sukan Kuala Selangor yang masih tengah berjalan sekarang ini. Dan ada banyak aktiviti-aktiviti yang dilangsungkan tu memang sesuai untuk sisi keluarga. Betul, elok sangatlah tu. Dengan kata hari ini merupakan hari terakhir penganjurannya. Dan yang paling menarik sebenarnya pelbagai aktiviti disediakan kepada hadirin di sana. Contohnya kita ada lebih daripada 160 perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan pada peringkat persekutuan dan juga kerajaan-kerajaan negeri. Ya, betul. Agensi-agensi di bawah kerajaan negeri. Betul, dan tiada sebarang sekatan maknanya kan macam tak perlu nak ada janji temu, anda boleh bertemu terus dengan pegawai-pegawai yang terbabit untuk anda dapatkanlah dan selesaikan sebarang permasalahan yang anda sedang alami pada waktu ini, dan boleh buat juga semakan bantuan rahmah dan anda boleh dapatkan juga diskaun saman untuk kesilapan ataupun kesalahan yang tertentu saja. Dan dalam masa yang sama juga saya ni sendiri memang teruja nak pergi aktiviti-aktiviti di bawah Jabatan Buma contohnya. Selain dan kita juga ada di bawah Agrovet, ada Lembu Sado, kalau bomba Abang Sado. Dan macam-macam lagi aktiviti, bukan saja untuk yang dewasa tapi juga untuk kanak-kanak. Maknanya sesuai sangatlah untuk yang dari dewasa sampailah ke yang kanak-kanak kecil ni. Betul. Pendek kata memang sesuai untuk semua peringkat usia. Dan yang paling penting kan hari ini sebenarnya sebagai penutupan kita ada kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai perasmi dalam majlis penutupan program Madani Rakyat Zon Tengah. Jadi mesti meriah lagi kan pertandingan ni. Pastinya dan kesesakan tu pastinya luar biasa. Dan saya nak ingatkan, saya suka sangat ingatkan di mana kepada keluarga yang bawa anak-anak kecil lah khususnya kan, tolong pastikan anda pantau anak anda, sebab kita tahu dalam sekelip mata saja dalam ramai-ramai orang tu mesti ada yang terlepas pandang. Lepas tu dari segi aspek keselamatan satu perkara, dan yang keduanya kesihatan, kena jaga jarak lah. Kalau anak tu sihat tu kita pakaikanlah pelitup separuh muka. Dan kemudian kalau yang dari aspek kebersihan tu tolonglah buang di tempat yang betul, ada tong sampah disediakan, jangan buang mata rata. Kita tak nak pakai berita ni, kita nanti lepas habis acara penuh sampah dekat kawasan tu. Itu yang kita tak nak. Membebel nampaknya. Lah, tak sedang bebel. Ni kita nampak kan. Tadi nampak naik shift sekejap kan. Ini mungkin orang kata apa, naluri mak-mak. Sindrom mak-mak, ya betul. Ya, berangkai-rangkai. Saya tengok semua tak habis nampaknya muka semangat je tu kan. Dan sebenarnya itu yang kita akan datangkan tampilkan dalam topik kita pada minggu ini iaitu bebel satu terapi. Tak ada soal. Tak ada soal lagi itu fakta. Ya, nak tahu juga anda setuju ataupun tidak, boleh tinggalkan saja komen anda di TikTok dan juga IG Iris Wanita Official dan juga Facebook Iris Wanita. Betul lah tu, boleh emailkan saja kepada kami di iriswanitaofficial@gmail.com. Jadi sebelum kita berehat, kita ada sediakan satu bingkisan khas daripada Iris Wanita kepada anda. Hai, saya Nurul Amani dan ini me time saya. Okey, saya mula berkhidmat dalam lukisan ni, mula aktif dalam lukisan pada tahun 2018 mula aktif. Tapi sebelum tu saya pernah masuk pertandingan melukis time saya sekolah rendah. Masa mungkin tahun sekitar 2010-2009 macam tu. Dan dapat tempat kedua. Masa tu saya melukis Perdana Menteri yang pertama. And then saya mula melukis, mula macam nak
tahu saya boleh melukis tu saya pada tahun 2014. Masa tu 2014 tu saya seorang peminat artis Korea. Peminat artis Korea. Lepas tu saya teringin nak melukis artis Korea. Saya lukislah muka-muka artis Korea tu kan. And then time tu pun saya aktif dalam social media. Saya main WeChat, Instagram. Saya pun post lah saya punya lukisan tu dekat social media. And then dapat feedback yang positif daripada orang ramai. Benda tu yang membuatkan saya ingin lagi membara semangat saya nak teruskan melukis. Lepas tu pada tahun 2018 saya pun mula buat tempahan untuk orang ramai. Masa tu dalam hari kemerdekaan saya buat promosi RM50 selai and memang berdesuk masuk order time tu sebab murah RM50 sekeping size A4 and itulah memang ramai yang masuk order ni. Lagi satu, saya sangat terinspirasi dengan seorang artis ni, nama dia Latif Maulan. Dia seorang artis yang sangat memang berjaya. Beliau seorang pelukis sepenuh masa di mana dia seorang pelukis minyak catan. And style yang dia gunakan memang menepati cita rasa saya di mana dia menggunakan style realism dan realistik. Itu membuatkan saya rasa terinspirasi dan nak jadi macam Latif Maulan. Dapat melukis tangan kiri ni sebenarnya dia satu anugerah Tuhan yang Tuhan bagi. Tak semua orang yang dapat menulis tangan kiri. Tapi saya taklah sepenuhnya kidal. Saya menulis dan melukis saja tangan kiri, tapi benda lain saya boleh buat pakai tangan kanan. So benda tu jadi normal and tak ada masalah apa-apa bagi saya kalau melukis tangan kiri. Saya mungkin memang bercita-cita nak buka studio and buka galeri sendiri, buat pameran sendiri, solo exhibition apa semua. Tapi mungkin sekadar separuh masa saja. Cantiknya kan. Ni berbakat besar ni. Cuba depan sikit Zaid. Kita tengok. Sama tak? Sama lah. Hidup ya. Hidup dia punya Sangat lukisan. hidup, Jadi itu ditahniahlah kepada Nuril Amani yang berbakat besar dan tak sia-siakan bakat tersebut dan jadikan juga sebagai pendapatan sampingan untuk beliau kan. Bayangkan seusia muda lukisan dia dah nampak hidup macam tu. Bayangkan lagi 10 tahun macam mana. Oh, lagi bertambah mantap. Jadi apapun kita doakan supaya career ataupun minat me time Nuril ni akan bertambah mekar lagi selepas ini. Dan kalau anda ada me time sendiri, jadi ada hobi tersendiri yang boleh dikongsi bersama kami, silakan anda boleh emailkan saja di ariswanitaofficial@gmail.com dan kita akan tengoklah kalau sesuai kita akan kongsi bersama dengan para penuntut Aris Wanita. Dan mungkin juga sesuai dengan topik kita pada hari ini kepada mereka yang suka membebel seperti Hani tadi, boleh cuba berjinak dalam bidang lukisan ini. Mana tahu kata bergunalah juga daripada membebel kan. Tapi kan bebel tu kan satu terapi. Melukis pun satu terapi. Kita pilih terapi mana yang anda suka. Okeylah, tak apa. Nanti kita bincang dengan tetamu kita. Ya, baik. Sebentar saja lagi ada dua orang tetamu yang kita jemput untuk Aris Wanita pada hari ini untuk kita bincangkan tentang bebel satu terapi. Selepas ini. Ya.
Kenapa membebel? Membebel sebab sifat semula jadi, tugas rutin, luah perasaan, penat fizikal dan mental atau amaran. Antara punca membebel sebenarnya adalah sifat semula jadi. Perempuan kan, memang sifat semula jadinya suka bercakap. Tidak kira apa situasi, mereka memang suka bercakap. Okey. Tugas rutin. Sebagai pengurus rumah tangga, bukan hanya melakukan tugas harian suri rumah. Sebaliknya, ada ketika menjadi pemerhati bebas dan hakim kepada pasangan dan anak-anak. Silap sikit, memang riuh rendahlah jadinya. Antara punca membebel lain adalah luah perasaan. Perempuan tidak suka menggunakan kekerasan fizikal. Mereka lebih suka menggunakan mulut sebagai senjata. Sesiapa yang kena, pasti pedih telinga. Ada berani. Okey, penat fizikal dan emosi. Seharian kepenatan menghabiskan masa di tempat kerja, wanita hanya mahukan rehat walaupun sebentar. Masa ini jangan diganggu, salah sedikit je, mulalah dia membebel. Okey, amaran. Ia sebagai amaran tentang perasaan marah. Jangan menjawab. Lebih baik diam, ambil masa dan pujuklah. Awas, jika tidak dihentikan, bimbang berlarutan menjadi lebih serius. Itulah punca membebel. Jadi awas ya. Awas. Awas. Awas Jadi kalau sebab- perempuan dah buka mulut tu, kita tak tahu apa yang dikeluarkan. Bebel ke memang satu nasihat yang terbaiklah. Tunjuk kasih sayang sebenarnya. Kasih sayang betul ke? Itulah persoalan yang kita akan rungkaikan bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, ayuh kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini yang akan bersama-sama membicarakan tentang bebel satu terapi. Jadi mari kita perkenalkan di sebelah kanan kita ada Profesor Datin Dr. Mariani Makno, iaitu pakar psikologi Universiti Segi Kota Damansara. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Manis sekali Prof hari ini ya. Dan di sebelah Prof pula kita ada Dr. Hazli Zakaria, merupakan pakar sekretari Klinik Pakar Alam Minda. Selamat datang, apa khabar Doktor? Khabar baik. Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih jauh, nak tanya sebenarnya daripada fakta-fakta yang kita kongsikan tadi itu kan, adakah fakta itu ada satu perkara yang boleh kita persetujui bersama, kita setuju bersama. Jadi boleh kita mulakan terlebih dahulu. Okey, Prof, silakan. Okey, apa yang telah dipaparkan tadi itu adalah sebahagian daripada fakta-fakta yang menyebabkan seseorang wanita itu membebel dan memang benar kerana lain wanita lain sebab membebel, Dr. Hazli ya. Sebab kita perlu ingat bahawa wanita itu kalau dia seorang ibu, dia adalah juga seorang guru, seorang kaunselor, pegawai polis, orang kata macam-macam topi yang dipegang. Jadi kalau dia pegang sebagai seorang topi kaunselor, nasihatlah dengan baik. Tapi kalau dah tak dengar nasihat, bebelan itu akan datang. Jadi apa yang telah dipaparkan itu adalah sesuatu yang sangat benar pada saya kerana saya seorang wanita, seorang ibu, seorang ketua dan segala-galanya. Dan bila di rumah pastinya lah kita ada banyak tugasan ya. Kita lah menteri dapur, menteri kewangan, kemudian menteri apa lagi, kerja raya, membersihkan rumah. Polis sebenarnya. Kita juga adalah menteri pertahanan. Jadi segala-galanya. Jadi bukanlah nak kata lelaki itu tidak ada tugasan. Tetapi kita perlu ingat bahawa perbezaan gender ini menyebabkan kita lain perbezaan sikap kita. Sebab kita manusia kalau ikut psikologi perbezaan individu itu memang jelas ketara. Terutama kalau daripada aspek jantina. Mungkin dengan saya, orang kata suka membebel. Tetapi jangan lupa, kadang-kadang lelaki juga membebel. Memandangkan satu-satunya lelaki dengan kita hari ini, Dr. Hazli. Sila ulas. Saya sebenarnya takut nak ulas. Kenapa? Kerana ada 3 orang yang akan membebel kat selepas ni. Okey. Tapi kan kalau kita tengok, nak tanya, bebelan sama ke dengan beletih? Lebih kurang ke? Lebih kurang ke? Sama ke tak serupa? Okey. Kalau sebenarnya ada beza sikit, saya rasalah. Sebab kalau bebelan tu kadang kita membebel seorang-seorang, kita keluarkan, kita pun boleh juga selain daripada kita membebel dengan orang tertentu kan. Tapi kalau beletih tu ada yang benda tak kena kan. Jadi tetapi soalan dia, adakah bebel itu satu terapi? Susah nak jawab ni. Sebab dia bergantung kepada individu dan situasi. Kita tahu memang
kata tadi, lelaki ni boleh membebel ke, pandai membebel ke? Lelaki nak membebel macam mana kalau perempuan duk membebel sepanjang masa? Tak ada masa lelaki nak mencelah. jadi tapi sebenarnya kan kalau kita tengok secara ciri-ciri lelaki dan perempuan itu ada bezanya kan. Masculinity itu lelaki itu protektif, kita mempertahankan, dia bersedia, dia diam, dia tengok kan. Jadi itu tugas lelaki. Wanita ciri-ciri untuk macam Prof cakap tadi, mengajar, mendidik. Jadi dia menggunakan kelebihan yang dia ada. Tetapi kalau pandangan saya, bila kita mula membebel, mula berleter, selalunya orang itu dia sudah ada terlalu banyak, orang kata dah penuh. Sebab itu dia perlu keluarkan. Dan keluarkan dalam bentuk bebelan, leteran. Dan selalunya ada benda yang ditegur, ada benda yang diperbetulkan. Dan selalunya siapa yang kena? Mereka yang berdekatan, mereka yang ada hubungan yang erat. Anak-anak dia tak membebel pada jiran sebelah, walaupun jiran sebelah tu buat hal juga kan. Dan selalunya mereka yang dibebelkan itu, dileterkan itu adalah mereka yang tak ada peluang untuk nak lari. Yang maksudnya yang terpaksa menghadapi. Contohnya kat mana? Kat rumah, kat tempat kerja. Yang producer tak pernah bebel kat diorang berdua. Tak berani nak komen. Tak boleh komen. Jadi sebenarnya memang ada fungsi bebelan itu, leteran itu. Tapi kita kena fikir juga impaknya macam mana. Okey, baik. Jadi itu baru mukadimahnya. Betul. Tapi suka untuk kita kongsikan fakta yang ditulis melalui sebuah buku yang ditulis Lu Ann, iaitu The Female Brain. Katanya satu daripada fakta nombor adalah wanita boleh bercakap 20,000 patah perkataan setiap hari. Lelaki cuma 7,000 saja. Boleh kita tanya tak, masih relevan tak fakta tu sekarang ini? Ataupun sebenarnya jumlah dah bertambah? Takut kita, Prof. Okey, kalau kita berdasarkan pada kalau itu adalah kajian, maka mungkin betul di waktu kajian itu dilakukan. Tahun 2006. Tetapi sekarang apabila ada individu tertentu, suami, isteri ataupun lelaki perempuan dah tahu 20,000, macam contohlah suami saya tambah bukan 20,000, 30,000 saya. Jadi boleh membayangkan. Jadi selagi tak habis 30,000, selagi itulah dia bercakap. Okey. Saya tertarik dengan apa Dr. Hazli sebut tadi. Kadang-kadang memang ada beza antara bebel dengan leter. Okey. Tetapi pokok pangkalnya ialah apabila bebelan itu berlaku, maksudnya di sini ialah dia memang dalam tu dah penuh. Dan dia nak cuba membetulkan keadaan bahawa perlu buat yang ini, perlu buat yang itu dan sebagainya. Sebab kadang-kadang bila anak-anak, terutama anak-anak zaman moden ini, bila tidak ada bebelan ataupun orang kata bahasa yang cantik sikitlah, nasihat, tegur. Kalau dulu kita kata, aku nasihat engkau dari dulu lagi. Tapi sekarang ini kita kata bebel. Jadi kalau dah ada teguran, kalau dah ada nasihat, saya pasti anak-anak yang perlu orang kata memperbaiki tingkah laku dia, lebih berdisiplin. Contohnya, okey Hazli, kerja rumah dah buat? Buat kenapa asyik tengok TV je, Doraemon lagi? Contoh. Okey. Kemudian datang lagi pula adik-adik yang lain. Jadi kena bebel lagi. Jadi apabila satu-satu kumpulan itu melihat hanya seorang saja yang mengeluarkan kata-kata, mereka berpanah hati. Mama ni bebel tak habis-habis. Okey. Dan kalau dalam kajian daripada University Essex, satu kajian telah dibuat, wanita yang lebih banyak membebel terhadap anak mereka, anak itu dilihat lebih berjaya berbanding dengan ibu yang lebih santai. Biarkan anak-anak. Biarkan anak-anak. Okey, buat. Kalau buat. Tak boleh buat, tak apa. Jadi kalau ada ibu yang memang strict, rigid, tapi dalam kajian itu, anak itu lebih berjaya. Tapi dalam zaman sekarang, kita rasanya kadang-kadang kaum zaman sekarang ini, terutama the new generation, bebel itu boleh menyebabkan mereka naik bosan. Dan yang bimbang ialah dia akan beralih hala tuju untuk meminta nasihat daripada orang lain pula. Macam mana aku nak elakkan mak aku bebel je. Jadi itu satu perkara yang tidak sihatlah. Jadi dalam rumah tangga saya rasa bebel itu akan berlaku, cuma antara ibu, ayah dan anak-anak itu sendiri perlu faham isi hati kenapa bebel itu berlaku. Kerana kita semua ini ada tangki masing-masing. Tangki emosi. Tangki minda, tangki stres, tangki segala-galanya. Jadi pada saya keharmonian itu perlu berlaku walaupun
bebel itu ada. Bukanlah maksud saya setuju dengan bebel itu. Tapi kalau seseorang yang suka berbebel, Dr. Hazi diam, maknanya ada yang tidak kena. Okey. Yang ini pula saya tertarik pula kan bila Prof kata itu antara contohnya ibu kepada anak-anak kan. Dan pastinya nak uruskan rumah tangga tu banyaklah alasan kenapa ibu membebel. Tapi wanita ini tidak lari daripada sifat kasih sayang semula jadi kan. Jadi benarkah kalau kita tengok seorang mak-mak ataupun wanita itu membebel sebagai tanda kasih sayang ataupun mungkinkah ini memang penyakit keturunan yang memang mak dia pun suka membebel, nenek pun suka membebel ataupun memang itu sikap semula jadi seorang wanita mungkin Itu sebenarnya adalah orang kata self of belonging. Orang kata kepunyaan kendiri seseorang itu. Kalau kita dah sayang dengan seseorang itu, apabila dia buat sesuatu yang tak betul, pastinya kita akan tegur. Tetapi apabila diteruskan buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan, maka teguran itu akan berterusan. Jadi teguran yang berterusan itu dah makin lama akan menjadi melibatkan kata-kata yang mungkin kesat dan sebagainya. Yang menyebabkan, aku cakap kau tak dengar. Jadi saya, tadi kita ada berbincang, kadang-kadang keluar perkataan makian dan sebagainya dalam bebel itu. Jadi apabila ini berlaku, menguatkan lagi bahawa mengatakan bebel itu kadang-kadang tak sesuai. Kita perlu ingat, bebel itu kadang-kadang mula-mulanya baik. Tetapi apabila dah makin lama, makin orang kata dah sampai ke puncak dia, Dr. Azli kan, dia dah makin lama menjadi satu perkara yang orang tak suka dengar. Yang kadang-kadang anak ni ada apa tu, earphone tu letak kat sini. Tapi padahal dia dengar, cuma dia buat-buat tak tahu saja. Ataupun kadang-kadang dah terlampau marah, letak cotton bud. Tetapi ada sebab sebenarnya kenapa bebel itu berlaku. Tapi bebel yang tadi saya tertarik dengan Dr. Hazli kata, kadang-kadang dia sorang-sorang, dia bebel, itu takut juga. Luar perasaan. Jadi sebenarnya kita nak pastikan bebelan itu asalnya berbentuk nasihat, berbentuk teguran. Tetapi dia berterusan sampai menjadi bebelan dan leteran. Maknanya selalunya ibu ataupun bapa membebel untuk mengubah sebabnya anak dia tak buat ini, tak buat itu, tak buat ini. Tapi kan asalnya nasihat. Tetapi sebab tak dibuat juga, dia jadi bebelan, beletir. Maknanya apa? Apabila nasihat, teguran sudah sampai ke tahap membebel, maknanya kita kena guna cara lain. Maknanya apa yang kita cuba lakukan itu tidak menghasilkan apa yang kita mahu. Anak tu masih lagi malas nak baca, masih lagi guna banyak phone. Tapi macam mana anak tak tengok phone, mak ayah tengok phone lagi banyak daripada anak. Jadi kadang-kadang kita menggunakan perkataan untuk mengubah. Apa yang lebih perlu adalah perbuatan. Leteran kena diikuti dengan perubahan tingkah laku oleh orang yang berleter terlebih dahulu. Kadang-kadang kita memanglah faham kenapa mereka itu membebel, berleter, faham, bukan tak faham. Tetapi kalau kita tengok masih lagi guna kaedah yang sama tetapi tak berubah, maknanya kita kena berhentilah. Sebab leteran itu sudah menjadi satu punca untuk hubungan dalam keluarga itu dah jadi renggang. Anak mula nampak mak buka mulut, dia buat apa? Dia terus. Mak nak pergi kedai mamak jap. Sebabnya lebih rela bercakap ataupun dengar daripada orang lain, daripada bebelan. Walaupun tujuannya baik. Tujuan baik tak menghasil pada hasil yang baik. Itu yang kita kena faham. Dan selalunya mereka yang membebel, berleter ni kerana kadang-kadang dah jadi satu habit. Tak berleter satu hari tak puas. Rasa tak sah macam tak makan. Itu yang menyebabkan mereka kata kalau selagi tak cukup 30,000 maka tidak akan berhenti dia jadi bercakap. nanti kita pula kata kenapalah anak selalu keluar. Kenapalah suami pergi memancing selalu. Sebab tak tahan berleter itu. Jadi kalau berleter itu sudah menjadi satu ancaman kepada hubungan, kita kena fikir balik. Patutkah diteruskan? Ataupun ada kaedah lain untuk kita lakukan supaya perubahan yang kita mahukan itu dapat. Seronok kita bincangkan sebab kita suka macam pandangan berbeza, dan yang paling penting adalah untuk kita bawakan perbincangan ini ke satu tahap lagi, sama adakah ada satu teknik yang boleh kita gunakan untuk bebelan. Bebelan yang macam mana ada kaitan juga dengan kesihatan mental, dan yang penting yang lelaki tu kalau keluar mancing, wancikan tak apa, jangan mancing yang lain. Geram itu yang isteri nak berleter, rupa-rupanya ada seni dia sendiri. Ya, betul. Okey, kita akan sambung perbincangan kita selepas ini dalam Iris Wanita.
pasti eh? Ya, cerita apa? Selalunya kan lelaki ke perempuan yang suka membebel ni? Perempuan. Tak dapat muka panas-panas ni. Janganlah macam ni. Tak nak tanya ni siapa. Selalunya lelaki ke perempuan yang suka membebel ni? Perempuan. Perempuan selalu nak menang. Perempuan selalu nak menang. Oh, jadi bagi ke tak perempuan menang? Bagi je lah. Tak nak banyak cerita. Lelaki pun kuat bebel sebenarnya. Oh ya? Ya. Kenapa? Sebab saya behave. Oh, okey. Perempuan. Perempuan? Oh, kalau pasangan bebel, jadi macam anda buat apa? Oh, saya akan pilih untuk senyap sesenyap-senyapnya. Oh, Perempuan. kenapa perempuan? Sebab saya selalu kena bebel dengan perempuan. Jadi suka tak dengar orang bebel? Kalau dia bebel benda yang okey lah boleh terima. Kalau benda yang merepek memang tak boleh terima lah. Oh, Lelaki. lelaki. Ya. Pasangan suka membebel ke? Pasangan dia suka bercakap lah. Dia tak suka membebel. Tapi bercakap lebih banyak lah daripada saya. Oh, ya ke? Kenapa cakap lelaki yang suka bebel selalu? Sebab dia suka bercakap mungkin tak sama dengan bebel. Ya, Perempuan ni. perempuan dah ramai cakap perempuan ni. Sebab dia kuat emosi. Oh, ya ke? Jadi, Kadang benda tu betul pun jadi tak betul. oh, benda betul. So letip dalam mulut dia. Oh, marah. Okay, lelaki ke perempuan kuat bebel? Mestilah perempuan. Perempuan juga? Perempuan. Sebab pasangan kuat bebel eh? Dia kena terima lah, lumrah dia. Oh, ya ke? Jadi, contoh dia bebel tu sebab pasal apa? Aduh, macam-macam lah. Walaupun kita tak silap pun, kena bebel juga. Bukan salah kita pun, kena bebel juga. Salah dia pun, kena bebel juga. Kena bagi dia menang lah kira-kira. Kena bagi dia menang. Nak tahu sebenarnya lelaki ke perempuan suka bebel ni? Perempuan lah. Perempuan eh? Oh, ya ke? Kak Jaja, sebenarnya lelaki ke perempuan yang suka bebel? Tak pastilah. Tak pasti eh? Kalau pasangan anda? Pasangan saya, saya. Dia mengaku diri dia lah. Cerita apa? Perempuan ke? Cerita apa Oh, perempuan ya lah? ke? Perempuan eh? Oh, ya ke? Sebab ada orang cakap lelaki pun suka bebel juga. Lelaki dia steady. Dia bukan bebel. Bukan lelaki tau. Lelaki dia banyak bagi nasihat lah. Oh, wow. Puan lah. Mana pernah salah? Puan lah. Mana pernah salah? Perempuan tak pernah salah, dik. Oh, ya ke? Contohlah, kalau selalunya perempuan dia suka bebel apa yang macam rasa macam rimas lah. Kemas lah rumah. Rumah tak kemas. Padahal bagi kita okey kot. Rumah tak adalah seripah sangat. Kiranya perempuan akan bagi perempuan menang lah eh. Bagilah mengalah. Kita lelaki kan. Bagilah dia menang. Okey. Lelaki. Lelaki kan? Lelaki. Sebab tadi saya interview semua cakap perempuan. Lelaki sebenarnya. Lelaki ni nampak macam dia tak cerewet. Hakikat dia cerewet sebenarnya. Contoh? Contohnya macam kalau anak menangis ke apa kan, dia tak boleh nak dengar lama-lama. Macam kita boleh hadap lagi lah benda tu. Kalau lambat masak pun dia bebel juga. Perut lapar. Perempuan. Oh, memang perempuan ke? Siapa cakap perempuan? Women. Kita bagi contoh Tambah kalau naik kereta. Okey. Lelaki dia steady je kalau macam lampu dah hijau kan. Okey. Kita okey je. Kita akan slow-slow masuk gear. Perempuan tak. Bang. Hijau. Oh, ya. Lepas tu bang, slow. Bang, break bang. Pening bising. Pening pasal Kita lelaki suka relax dengar lagu kan. Itu antaranya lah. Banyak lagi. Banyak lagi. Apa lagi cerita je? Weh, jangan. Kau nanti payah tau nak menjawab. Oh, ya. Dia akan dibenci oleh kaum wanita nanti. Dua-dua lah. Kadang-kadang lelaki bebel, kadang-kadang perempuan bebel. Sama je. Baru nak tanya tadi. Yang bertanya tadi terjah tu Ijaz Sharif tu kan. Nak tahu juga apa pandangan sebab mungkin dia panas ada yang jawab macam perempuan. Ada yang dua-dua sama. Dan saya nampak tadi kan respons daripada setiap yang ditanya tadi nampaknya macam dah lama memendam. Lama memendam rasa. Dan nampak ada peperangan gender di situ. Ya, awas abang yang terakhir tadi tu mungkin akan diserang lepas ni. Okey, baik, kita nak sambung balik bicara kita tentang bebel satu terapi. Macam tengok tadi percanggahan pendapat tu kan. Mungkin kalau kita boleh ulas beri pandangan sikit
tentang pelbagai orang kata luahan yang diberikan oleh lelaki dan juga wanita. Prof, nak mulakan? Ya. Okey, saya bagi pendapat saya, lepas ni Dr. Azli, tapi kadang-kadang pendapat Dr. Azli tu ada yang saya tak setuju juga. Yang ni kita suka ni. Okey. Perbincangan. Okey. Dia sebenarnya, apa tadi soalan dia dah lupa. Tu pandangan daripada yang beri tu lelaki kata Okay, kalau saya tengok di situ tadi lebih kepada gender bias. Okay. Pastinya kita nak orang kata mempertahankan kaum kita sendiri, kan? Tetapi pada saya sama ada dia lelaki atau dia perempuan. Bila kita membebel ataupun bebel, maknanya itu adalah satu komunikasi telus. Transparent. Kita tak simpan. Mungkin Dr. Azri tu ada jawapan dia, tengok. Ada. Sebab Ada. saya rasa saya ada jemput ni untuk mendapat bebelan. Saya tak habis. Saya tak habis. Wakil lelaki kan? Ya, nanti saya tak habis. Padahal patut perempuan ni semua. Okey, tak apa. Bagilah saya jawab. Okey. Jadi, itu satu konsep komunikasi telus. Okey. Dan pastinya apabila dikatakan adakah itu satu terapi, kita wanita, saya sebagai ibu, bila dah habis membebel tu, saya puas. Puas. Okey, Dr. Azli. Puas, hati saya tenang, sabar. Saya tenang dan dia tidak akan menyebabkan saya berdendam. Jadi itu satu terapi. Kerana kita tahu terapi adalah rawatan yang tidak melibatkan ubat atau sebarang pembedahan. Hanya mengeluarkan kata-kata. Kalaulah selepas ini, lepas rancangan ini, orang kata ada yang pasangan di rumah berhenti membebel. Tengok Dr. Azri cakap. Saya rasa akan lebih lagi bebelan wanita di luar sana. Okey. Dr. Serangan balas. Sabar Dr. Azli. Sebab tak habis lagi. Jadi dia satu Saya terapi. hanya ada 7,000 perkataan. Tengok, saya ada 30,000, jangan risau. Okey. Jadi sekarang apabila puas hati, keadaan jadi tenang, kita akan bertindak orang kata menjalankan fungsi-fungsi harian itu dengan lebih baik. Masak pun lagi sedap. Betul. Saya setuju sangat, Prof. Tak habis lagi tu. Setuju sangat, Prof. Tak habis lagi. Sabar. Okay. Macam inilah keadaan berlaku di luar sana kaum lelaki kan. Kita tak ada peluang untuk menjawab. Tapi yang penting kami daripada wawancara tadi, kami adalah hero bebel. Hero bebel. Kami adalah juara. Silakan. Silakan Dr. Azli. Okey. Kalau bebelan itu satu ubat, selepas membebel kita tenang, kita puas, masak lebih bagus. Ya. Tapi bertahan hanya untuk 2 hari, Prof. Tak, lepas tu saya dia tak 2 hari. membebel balik. Dr. Hazli, dengar, saya tak 2 hari. Saya selama saya berapa orang kata berapa lama saya berbebel hingga sekarang, daripada kahwin sampai sekarang, tak berubah. Jadi maksudnya itulah. Jadi apabila sesuatu kaedah strategi itu yang dikatakan sebagai ubat, boleh melegakan, tetapi lepas itu jadi balik, membebel balik, itu bukan satu terapi lah. Terapi sepatutnya dia melegakan untuk jangka masa yang panjang sedikit kan. Jadi maknanya membebel itu pula hanya ubat kepada mereka yang pembebel. Yang dibebelkan itu ubatkah? Terapikah? Tidaklah sebenarnya kan. Sebabnya yang mereka yang diletirkan itu terasa panas. Rasa macam sakit-sakit. Jadi orang yang membebel itu dia rasa lega selepas itu kerana apa? Kerana sudah dicurahkan apa yang berlebihan itu kepada mereka yang sekelilingnya, menyebabkan yang sekeliling itulah yang rasa sakitnya. Racunnya diterima oleh jadi mereka. ubat kepada pembebel, tapi racun kepada yang dibebel. Jadi macam mana untuk kita mencari satu kaedah di mana yang membebel itu pun terasa sedapnya, yang mereka yang dibebel itu tak terasa sakitnya. Barulah itu satu terapi. Okey. Jadi apa teknik yang betul untuk bebel ni? Seni Jadi tu. satunya yang kita tahu, mereka yang terus membebel, terus beletik itu kerana macam saya cakap tadi, mereka itu tidak didengari mesej ataupun maklumat ataupun arahan ataupun teguran nasihat itu tidak dilakukan, betul, tidak yang tu saya didengari. setuju. Jadi sebenarnya kita kena mencari kaedah di mana mereka yang membebel macam hero bebel kita ini supaya dah dapat gelaran mencari satu kaedah yang mana bebelan itu menjadi terapi untuk mereka dan juga tidak menjadi satu orang kata racun kepada mereka yang mendengarnya. Jadi orang yang didengar, yang mendapat bebelan itu, mereka kena faham, kena ubah dia punya mindset yang kata
mereka yang berletek ini bukan sengaja nak cari pasal. Bukan kerana mereka itu nak marah. Bukan kerana mereka suka nak berbebel. Kerana mereka mahu apa yang mereka sampaikan itu didengari. Maksud dia dengar macam mana, kita kena bertindak. Maksudnya kita buat sesuatu supaya mereka itu faham, oh, diorang ni dengar dan kena ikutlah apa yang disampaikan itu. Contohnya yang dibebelkan tu sebab suaminya selalu balik lambat. Baik lambat. Tapi kita pun, Prof, kita kata, abang jangan baik lambat, abang jangan baik lambat, abang jangan baik lambat. Kita patutnya bagi tahu dekat pasangan kita, bukan nak membela kaum lelaki. Bagi tahulah apa yang kita nak, iaitu abang baliklah awal pukul 10. Bukannya bagi tahu apa yang kita tak nak. Abang jangan ni. Bila jangan, lelaki tak dengar. Lelaki kena diberitahu apa yang... Tapi, saya tak habis lagi, Prof. Saya nak mencelah. Selalu macam ni. Macam mana lelaki nak mendengar? Kalau lelaki tak didengari. Bila Dr. Azli kata begitu, memanglah kaum lelaki ni dia ada ego dia. Bukan ego. Bukan ego. Itu adalah sifat lelaki. Bukan ego. Tetapi lelaki itu, dia tugasnya itu dia untuk menjadi mempertahankan apa. Dia kena berjaga-jaga. Sebab itu dan dia tak boleh gunakan tenaga dia. Sebab dia tahu. Untuk membebel. Untuk mendengar bebelan. Nasihat dia boleh. Tapi lelaki pula tak pandai tunjuk cara dia mendengar. Ya, betul. Contohnya kan, perempuan kalau dia nak didengari, bila dia bercakap, pandang muka dia. Lelaki pula waktu lelaki ni tengok TV pun dia masih lagi boleh mendengar. Bagi dia mendengar bukan perlu mata, perlu telinga. Isteri yang sebelah dia tengok TV, dia masih mendengar. Wanita tidak faham itu kan. Jadi saya ajarlah lelaki macam mana nak bagi isteri rasa dia didengari. Bila isteri mula bercakap, dengar sekejap, beri perhatian, lepas tu pandang depan balik, tengok bola, lepas tu pandang balik, bagi dia rasa dia didengari sepanjang masa itu dan taklah diterabai. Jadi bila kita terabai, kita akan tak puas hati, rasa kita tak dihargai, mulalah kita membebel. Okey, doktor, macam mana pula kalau dia buat teknik macam tu, dia pandang kita, dia tengok, lepas tengok phone balik, pandang kita, lepas tu dia tanya kita balik, tadi apa perlu cakap tadi tu tak dengar? Itu lelaki itu perlu datang dapat latihan lebih lah. Janganlah tanya waktu tu, tanyalah lepas tu, sejam lepas tu, waktu makan ke, tadi kita bincang apa kan? Cuba nak pastikan bincang tadi itu. Itu namanya taktik menipu. Bukan menipu, taktik menjaga hati. Supaya tak berleter lagi. Dah lepas tu keluar pula daripada mulut wanita. Tadi cakap tu tak dengar langsung ke? Penat tau nak ulang balik, betul tak? Betul. Okey, baik. Kita rehat sekejap waktu ni. Panas ni, Zaid. Panas betul. Sampai terdiam kita ya. Sampai terdiam kita. Baik, kita nak berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Kembali dalam Aris Wanita dan kita masih lagi bercakap tentang topik bebel satu terapi. Dan kita boleh nampak hari ni tetamu kita pun nampaklah ada unsur-unsur bebelan itu sendiri. Dan saya nampak tadi memang kita punya perbincangan kita memang sangat hangat. Dan kalau mungkin tadi kan, kalau doktor sendiri telah menggambarkan bagaimana keadaan bebelannya, adakah kita boleh nampak membebel ni sebagai satu benda yang sihat ataupun bila yang kita boleh katakan itu sebagai ada masalah kesihatan mental mungkin? Okey. Apabila kita gunakan bebelan itu ataupun berletek itu satu cara untuk kita rasa lega ataupun untuk kita rasa puas itu. Ataupun bila kita tak buat benda itu, kita rasa ada sesuatu yang kita kena buat juga. Kerana mereka yang membebel itu kadang-kadang mereka nak pastikan apa yang mereka mahu itu dapat. Ataupun mereka nak pastikan rumah itu dalam keadaan yang mereka rasa selesa. Jadi sebenarnya mereka yang membebel itu sebenarnya adalah salah satu bentuk untuk mereka berada dalam kawalan. Mereka dah mengawal situasi itu. Jadi orang yang dileteri itu kenalah faham mereka yang membebel itu bukan sengaja. Kalau boleh diorang pun tak nak berleter.
betul kan? Betul. Tapi saya setuju. tapi mereka tak faham macam mana cara lain mereka boleh lakukan. Jadi itulah perlu dibantu. Jadi apabila satu tahap yang sudah mengganggu harmoninya suasana dalam keluarga itu, saya rasa kita perlu dapatkan pandangan, panduan. Itulah ini. Sebabnya kalau kita fahamkan Zack, Hani, terapi itu bukannya bercakap. Terapi untuk menjadi seorang terapi yang bagus, mereka perlu ada kebolehan mendengar. Jadi kita kena ada kebolehan itu, mendengar untuk memahami, mendengar untuk kita faham apa mesej yang cuba disampaikan kepada peleter-peleter kita ini. Jadi kalau kita dapat mesej itu, barulah kita ni. Selalunya kan kalau mereka yang tengah, macam contohlah isteri saya, dia mulalah, dia bunyilah, dia bukalah dia punya switch dah kan. Dia mulakan tu. Ini okey, kita jom jap ikut pergi ni. Dalam kereta tu kita bawa ialah dia. Okey, apa yang cuba nak disampaikan ni? Macam itulah masa dia. Apa ni kan? Okey, cuba kita bincang elok-elok kan. Jadi tapi kadang masalahnya bila lelaki pula waktu mereka nak dengan leteran itu, mereka tunjuk cara yang mereka tak mau dengar. Cepat-cepat nak lari. Lagilah rasa tak puas hati itu kan. Itulah yang kita perlu faham. Mereka yang beleter ini mungkin menjadi satu terapi kepada mereka. Terapi ini tidak sehat sebenarnya. Boleh menjadi, jadi orang kata, boleh patah balik menjadi satu bentuk, satu ancaman. Dan mereka yang dileteri itu sebenarnya mereka kena lihat daripada aspek lain juga. Yang mereka ini sebenarnya perlu bantuan, perlu didengari, perlu dapat perhatian kita. Ada sesuatu yang tidak ada, tadi orang tak dapat dan kita kena faham. Bukan mereka sengaja nak bagi kita rasa bersalah kan? Sebab beleter ini ada unsur-unsur mencari salah. Dan sebenarnya tak ada salah sesiapa pun sebenarnya. Kadang-kadang dia beleter itu satu je. Sebab dia penat. Dia penat. Habis itu dah penat, masih lagi kuat beleter. Cuba tak berhenti beleter. Dah dapat rehat dah. Saya penat, saya tak penat, saya beleter. Sama je. Jadi sebenarnya apa yang kita perlu ialah faham, memahami kan. Ya, betul. Kita kena ada komunikasi tu lebih orang kata lebih efektif kan. Kita meletak diri kita di tempat isteri letak di tempat suami. Kebolehan untuk empati itu perlu ada. Barulah kalau kita beleter itu pada tahap yang memberi faedah. Okey, dan sihat. Okey, cuma kita tahu Prof, walaupun macam mana sekalipun latar belakang kita, kebakaran kita, macam mana cara dibesarkan, dia macam mengikut juga keadaan semasa pada ketika itu. Jadi kalau itulah, wanita ni dia bebel sebab dia nak meluah rasa dia. Yang keduanya cuma tindakan daripada yang berdekat dengan kita lah. Suami, dia lebih memilih untuk keluar berbanding nak dengar masih bebel. salahkan suami lagi Tak ni. macam ada masa lagi contoh. Anak-anak pula tak apa. Anak-anak dia macam seolah macam masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi macam mana kita nak harmonikan suasana itu supaya macam semua pun menang-menang, insyaAllah. Tadi apa? Pada saya lah, sebab kita suami dengan isteri ni berbeza karakter. Tadi saya setujulah apa Dr. Hazli bagi tahu. Yang tu setujulah. Maknanya, okey, kena tahu sikap suami, letak diri kita di tempat suami, tapi kena ubah sikap lah juga. Sama-sama. Kena ubahlah. Jadi suami kena letak diri dia di tempat isteri. Pada saya, aku nak menjadi engkau. Tak. Jadi kemungkinan perkara itu tidak boleh ada lagi. Keharmonian perlu ada supaya apa sahaja yang kita masih bebel, saya masih bebel, perlu boleh didengari oleh kesemua pihak. Baik anak-anak, baik anak-anak cucu. Sebab saya dah ada anak cucu anak cucu, suami saya pun boleh mendengar ataupun siapa saja sebagai staf di bawah saya ataupun rakan-rakan saya, itu pun melibatkan bebelan juga. Yang penting adalah sebenarnya yang Dr. Hazli cakap tadi, ada sebab dia nak bebel itu. Tetapi kadang-kadang bebel yang berlarutan boleh menjadi racun. Macam suju je pula. Boleh menjadi racun. Tetapi racun itu sebenarnya boleh diubah semula menjadi ubat penenang. Dengan
teknik yang sesuai. Betul. Ni saya setujulah. Betul. Okey, Banyak dah setuju ni. Setuju, Banyak dah setuju ni. Ada Supaya harapan nanti- lelaki menang. Tidak, supaya balik nanti isteri tak bebel. Jadi apa pun keharmonian rumah tangga itu terletak kepada kebijaksanaan isteri dan juga suami dalam memastikan keharmonian di situ berlaku walaupun ada sikit bebel. Kerana apa pun perlu ada, pada saya bukan bebel lah, teguran, nasihat. Tapi kalau dah hari-hari teguran dan nasihat, itu dah jadi bebel aja orang tua ni. Ya, yang dia macam contoh macam ni lah. Kita bukan pukul, kita bukan cubit, tapi kita cuit. Cuit. Jadikan bebelan itu satu cuitan, bukan cubitan. Kalau kita kan cakap je. Cakap je. Lagi-lagi Itu je apabila kita selesa kan dengan orang tersayang, orang terdekat yang kita, pastinya leteran dan juga bebelan itu menjadi satu orang kata apa, alat untuk komunikasi yang selesa. Tapi saya ada satu kes ya di mana bila tak dapat leteran tu, si suami pula rasa Pelik. tak kena. Tak kena. Tak lengkap. Sebab kadang-kadang bila wanita itu, isteri itu berhenti berleter, berhati-hatilah. Mungkin perang dunia keempat akan berlaku. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Jadi pada lelaki di sana, kadang-kadang biarlah dia berleter, biarlah dia membebel kerana perang masih jauh lagi daripada nak berlaku. Tetapi kalau sebaliknya, kalau lelaki tiba-tiba dia bersuara, jadi awas, kena cari satu titik keharmonian di situ. Okey. Jadi di penghujung ini juga kita ingin berkongsi macam biasalah Zaid. Betul. Kita ada vision ataupun board inspirasi untuk dikongsikan semua. Mungkin ada sedikit ulasan juga sebagai nasihat juga pada semualah. Jadi kalau kita boleh kan Dr. Azli, apa kata-kata inspirasi untuk kita hari ini? Okey. Wanita itu adalah anugerah terindah. Dengari, fahami, hargai. Pasti menjadi hadiah terindah. Dan pasti tidak kena bebel lah dengan kata-kata ini. Inilah saya punya Tunjuk bukti-bukti. bukti supaya bila balik nanti ke rumah tak dapat bebelan. Dan daripada Prof pula. Daripada saya, pastinya hero kan. Pekerja yang sentiasa bekerja 24 jam tetapi tiada gaji di hujung bulan, di bila-bila sekalipun. Jadi siapakah mereka itu? Itulah dia wanita. Itulah dia seorang ibu. Itulah dia wanita yang merupakan seorang individu yang sangat gigih dalam hidup mereka walaupun tanpa gaji, tetapi mereka tetap terus melaksanakan yang terbaik. Itu dia tunjukkan kepada pada semua. Jadi salah satunya kerja ialah membebel. Prof, saya setuju sangat apa Prof cakap ini. Tapi janganlah jadi kita sebagai alasan untuk membebel. Alah, ingatkan dah cakap ingatkan dah harmoni betul. Tapi kan tapi kita kena setuju, tapi saya kena mengaku Prof. Saya setuju. Saya serahkan nanti kepada isteri Dr. Fazli apabila dia balik. Untuk sambung. Tapi saya kena cakap kita semua setuju bahawa wanita tidak pernah salah. Tidak dah. Okey. Baik, satu perbincangan yang penuh warna-warni Betul, tapi meriah hujungnya harmoni insya-Allah. Jadi yang paling penting adalah untuk saling memahami dan kena ada kata sepakat dan memainkan pada masing-masing dan kena tu orang kata lelaki kalau dia dengar wanita membebel kan dia lebih geliga sebab dia tahu macam mana nak handle nak kendalikan wanita. Okey. Dan sebenarnya masa mencemburui kita, insya-Allah kita akan bersiaran pula pada minggu depan. Jangan ke mana-mana minggu depan ya. Saya Zaid Kirana dan saya Hani Hamid. Kita jumpa lagi dalam Iris Wanita. Assalamualaikum. Bye.